الله ومن الملائكة المقربين وافتح علينا وبرنا كما رب اشرح لنا صدرنا ويسر قال الشيخ المسلم تعالى نفعنا بهم في الدارين. Sekian. Dan artinya mukallaf itu yaitu orang yang akil, baligh, yang sejahtera pendapatannya, dan jikalau pendengarannya jua atau pelihatnya jua, sama ada lelaki atau perempuan, dan sama ada orang merdeka atau sahaya atau khodam, dan semua manusia, sama ada manusia atau jin. Dan arti mukallaf. Dan artinya tu barangkalinya tak nak. Arti mukallaf. Pengertian bagi mukallaf. Makna bagi mukallaf ataunya ta'rif bagi mukallaf. Siapa yang dikatakan mukallaf? Sebab semuanya segala hukum syarak, segala hukum agama itu bersangkutan dengan mukallaf, nisbah perbuatannya. Baik daripada jihad wajib mengetahuikan Allah, mengenalkan Allah dan lain-lain lagi. Maka semua tu kalau kata wajib, wajib di atas mukallaf. Kalau kata harus, harus pada atas mukallaf. Harus bagi mukallaf. Kalau kata sunat pun sunat bagi mukallaf. Kalau kata makruh pun makruh bagi mukallaf. Kalau haram pun haram atas mukallaf. Dengan maknanya lain daripada mukallaf tu tidak bersangkutan hukum syarak dengan mereka itu. Dengan mereka yang tidak mukallaf. Dengan maknanya tidak ada yang wajib, tidak ada yang haram, yang sunat, yang makruh di atas yang tidak mukallaf. Segala perbuatan yang tidak mukallaf tak bersangkut dengan hukum syarak. Mana kalau dia tak semayang pun tidak haram. Kalau dia semayang pun tak masuk dalam semayang yang wajib. Kalau dia tak semayang pun tak masuk dalam berdosa. Kalau dia bercuri pun tidak haram di atas dia. Tapi pihak kita orang Bali ni wajib tegah. Begitulah. Maka siapakah yang mukallaf itu? Katanya iaitu orang yang akil. Orang yang akil, yang ada akal. Yang akil mana yang berakal, yang ada akal fikiran. Ya, baligh mana sampai umur. Baligh sampai umur. Maka tengok lagi ke datanglah. Nak sampai umur dengan secara mana, tengok lagi ke datang. Yang sejahtera pendapatnya. Yang sejahtera pendapatnya. Dikandaki pendapat itu ialah pencederaan. Dikandaki pendapat itu ialah pencederaan. Maknanya tapi maksud dengan pencederaan sininya ialah pendengar dan pelihat. Dimaksud dengan pendapatan atau dikatakan pencederaan. Kalau kitab yang lain tu dikata pencederaan. Maka dikandaki di sini ialah apa dia?
pendengar dan pelihat. Selain daripada nak kata selain pada nak jadi mukallaf tu syarat dia tu akil balik. Syarat selain daripada kata dia mukallaf tu orang yang berakal, orang yang dah sampai umur. Nak jadi mukallaf tu pulanya orang yang sejahtera oleh pelihat dan pendengar. Dengan maknanya kalau dia tu boleh dengar, kalau dia tu nampak, maka dia berakal, dia sampai umur, mukallaf lah dia. Sebab kalau kira tu pendapat artinya pencederaan tu ada 5. Maka kita dapat tahu benda-benda ni dengan lima ni. Kita nak dapat segala perkara tu dengan 5 pencederaan atau 5 pendapatan. Ialah pelihat, pendengar, perhidu, perasa, apa tu penyentuh. Kalau kita nak tahu panas ke sejuk ke, itu kita nak tahu dengan secara kita sentuh. Kalau kita nak tahu bau busuk ke bau harum ke, itu perhidu. Nak tahu manis masin, itu kat lidah perasa. Nak dengar kena guna, nak dapatkan suara kena guna pendengar, nak dapatkan cahaya benda-benda gunakan penglihatan mata. Jadi maknanya 5 perkara yang disebut sana itu ialah jalan untuk kita nak dapat tahu. Jalan artinya alat lah mudah katanya, alat-alat yang ada kat badan kita, yang ada kat kita untuk kita nak dapat tahu perkara-perkara tu dengan mana-mana satu daripada 5 jalan itu. Nak tahu benda tu lembut ke, keras ke, licin ke, apa dia, maka guna penyentuh. Penyentuh tu kat seluruh badan. Nak tahu benda tu panas ke sejuk, guna penyentuh juga. Nak tahu benda tu apa dia, masin ke manis ke, guna perasa. Nak tahu benda tu harum ke tidak, itu guna perhidu. Jadi maknanya 5 perkara sana itu ialah jalan untuk kita nak dapat pengetahuan. Jalan yang kita nak dapat pengetahuan. Nak tahu langit tinggi, kena tengok. Sebab kita nak jamuh, nak sentuh tak boleh. Maka walaupun jalan-jalan alat-alat yang kita guna untuk nak dapat pengetahuan tu ada 5. Ada 5, tetapi yang diaktibarkan pada nak jadi mukallaf seorang itu ialah pendengar dan pelihat saja. Walaupun lidah dia tak dapat rasa manis masin, hidung dia tidak berbau, tak dapat bauan-bauan, sekalipun dah jadi mukallaf. Tapi kalau kita katanya orang ni kalau lidah dia tak dapat rasa, maka apabila datang suatu benda dia tak boleh tahulah manis masin. Dia tak tahulah. Misalnya kita katanya satu masakan tu sedap tak sedap tu, dia tak tahulah benda tu. Satu makanan yang ada kat depan dia, dengan sebab lidah dia tak ada rasa, maka dia tak tahulah makanan yang di depan dia, yang dia makan tu sedap ke tak sedap, manis ke masin ke masam ke, dia tak tahu. Walaupun tak boleh nak tahu rasaan sekalipun, tetapi pengajian dia boleh tahu. Jadi dengan sebab apa boleh diaktibarkan kena sejahtera, mesti kena sejahterakan pendapat ialah pelihat dan pendengar. Dengan sebab segala perkara yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, baik dengan secara suruh, baik dengan secara larang, tak dapat tidak kita kena tahu. Tak dapat tidak kita kena tahu. Nak tahu, kena tahu kata wajib, baru kita boleh buat mengikut yang wajib. Sembahyang kena tahu, kalau tak tahu macam mana nak buat. Kena tahu wajib tak wajib, lepas tu cara nak tunai pun kena tahu juga. Nak tahu tu paling kurangnya ada mata, artinya ada telinga.
Tengok. Dan jikalau pendengarnya jua atau pelihatnya jua. Jadi sejahtera pendapat tu walaupun dia tu yang daripada 5 perkara tadi. Daripada 5 perkara tu dia boleh guna, ada yang boleh guna kat dianya pendengar saja. Lidah dia tak rasa. Hidung dia tak dapatkan bau-bauan. Mata dia tak nampak. Tetapi dia dengarkan suara-suara. Maka dengan sebab dia tu dengar walaupun dia tak nampak, dia boleh fahamkan apa yang dicerita kepada dia. Jadi mana dia boleh ambil tahu dengan perkara-perkara. Dengan secara dengar. Walaupun dengan secara lihat tu dia tak boleh ambil sekalipun, dah cukup untuk nak jadi mukallaf. Atau pelihat jua. Dengan maknanya daripada 5 pencederaan tadi yang boleh guna kat dianya pelihat saja. Dia nampak saja. Walaupun dia tak dengar, lidah dia tak dapat rasaan, hidung dia tak dapat bauan sekalipun, dia dapat nampak benda-benda, maka boleh dah. Cukup dah untuk nak jadi mukallaf. Sebab walaupun tak dengar, tetapi dia nampak, dia boleh faham juga. Yang orang nak cerita kat dia tu. Ia boleh faham juga. Ia boleh ambil tahu juga dengan secara lihat. Walaupun tak dengar sekalipun. Sebab tu kalau orang telinga, orang yang tak dengar tu, biasanya orang bisu kan. Orang bisu tu dia tak dengar tapi kita boleh bercakap dengan dia. Boleh bercakap. Sekadar benda ringan-ringan tu boleh cakap nak bagi dia makan, nak minum, nak bagi dia buat, nak bagi dia berhenti, nak ajar dia solat. Masalah buat biar tengok. Gitulah. Jadi yang diaktibarkan pada nak jadi mukallaf tu pencederaan dia mana-mana satu daripada ada pendengar saja ke atau ada pelihat saja. Itu dah cukup. Apakah lagi kalau cukup ke semua pendengar dan pelihat atau cukup 5 tu lebih senang lagi lah untuk nak dapat tahu pengajian. Itulah. Jadi kilik kepada makna bagi mukallaf tu berakal, orang yang berakal, orang yang balik, yang sejahtera pendapat, walaupun dengar saja, walaupun lihat saja sekalipun dah jadi mukallaf. Dia tak ada syarat agama mana. Sebab tu orang Islam pun mukallaf, orang tak Islam pun mukallaf. Asalkan apa dia? Berakal, balik, sejahtera yang tersebut, orang mukallaf. Walaupun dia tak masuk Islam sekalipun, sebab tu ada berdosa di atas orang kafir. Lepas tu orang kafir mana yang berdosa di atas dia? Sebab dia tak masuk Islam, sebab dia tak solat, tak apa. Orang kafir yang akhir balik, yang sejahtera ni. Sebab tu kalau kanak-kanak orang kafir, kanak-kanak anak-anak bagi orang kafir tu, kita sebab tu apabila itu anak-anak orang kafir tu, kita maklum bahawasanya tidak masuk neraka mereka. Kalau mati dalam kanak-kanak mati belum balik tu, belum jadi mukallaf tu, tak masuk neraka sebab tidak ada kesalahan. Sebab tidak ada kesalahan. Sebab mereka belum taklif lagi. Belum jadi mukallaf. Apabila orang kafir jadi akhir balik, sejahtera, maka dia tak masuk Islam, berdosa di atas dia, dia tak solat, dia tak puasa, dia berzina, dia apa, semuanya berdosa di atas dia. Sama ada lelaki atau perempuan, tak kira mukallaf ni, lelaki pun mukallaf, perempuan pun mukallaf. Sama-sama ada orang merdeka atau sahaya atau khodam, tak kira juga. Sama merdeka ke, dia hamba orang ke, dia khodam orang ke, mukallaf juga. Sama ada manusia atau jin. Manusia kalau akhir balik sejahtera, yang tersebut maka mukallaf. Jin pun begitu juga.
Jin pun masuk dalam kata mukallaf. Kalau tak masuk Islam, berdosalah dia atas dia. Kalau dia tak solat, tak puasa macam kita lah. Tak kenal Tuhan pun sama dengan orang manusia tak kenal Tuhan. Ini sebuah hukumnya. Hmm. Kita tengok kat tepi, setengah tu kat tepi, setengah tu kat bawah. Uh, dan lagi masuk Ya'juj dan Ma'juj. Masuk ni, masuk di bawah, masuk di dalam golongan mukallaf. Masuk dalam golongan mukallaf. Mana setengah daripada yang mukallafnya ialah Ya'juj dan Ma'juj. Itu setengah daripada mukallaf. Kerana bahawasanya seru Nabi, dakwah Nabi. Seruan Nabi, seruan Nabi artinya dakwah Nabi, Nabi Muhammad sampai akan mereka, sampai ke mereka itu. Ada sampai kepada mereka itu. Jadi golongan Ya'juj dan Ma'juj tu, Nabi ada suruh sahabat pergi dakwahkan mereka untuk masuk Islam pada zaman Nabi SAW. Tersebut pada hadis, ada sebut di dalam hadis katanya bahawa Allah telah dijalankan daku, bukan suruh sahabat, bahwasanya Allah bahwasanya telah dijalankan dengan daku oleh Jibril pada malam Isra. Maka aku seru akan Ya'juj dan Ma'juj kepada mentauhidkan Allah Ta'ala. Malam tu, bukan Nabi suruh sahabat, itu salah. Pada malam Isra tu menjalani daripada jalanan Nabi di atas bumi tu. Isra kalau naik ke langit tu Mi'raj. Pada masa tu Nabi ambil kesempatan pergi dakwah juga akan golongan Ya'juj dan Ma'juj. Mentauhidkan Allah, kepada mentauhidkan Allah. Maka angan mereka itu, maka angan mereka itu mana tak terima lah. Maka angan mereka itu daripada memperkenankan, perkenankan akan seruan Nabi. Maka mereka itu di dalam neraka serta orang asi, orang neraka, daripada anak Adam dan anak Iblis. Anak Iblis itulah jin. Anak Adam, anak cucu Nabi Adam kita panggil manusia, anak cucu bagi Iblis kita panggil jin. Mana jin tu anak cucu Iblis. Maknanya sebagaimana Adam tu bapa bagi segala manusia, gitulah Iblis bapa bagi segala jin. Apa tu jin tu berbagai-bagai, nak panggil ifrit, nak panggil apa dah. Dah. Jadi maknanya Ya'juj dan Ma'juj setengah daripada golongan makhluk Allah Ta'ala yang dah sampai dakwah Nabi kepada mereka. Dah apabila sampai dakwah Nabi, kalau tak terima dakwah Nabi itu, maka ahli neraka lah, jadi orang kafir dah. Gitu. Lepas tu cerita Ya'juj dan Ma'juj tu maklum. Dah. Maka setengah daripada masyhur daripada kajian sekarangnya, dia kawasan dia duduk kat sebelah apa dia, kat Uzbekistan, kat sebelah kawasan apa dia, Siberia, kat kawasan. Kembali pada asalnya, sama ada manusia atau jin. Lepas tu kat luar tadi tu nak cerita katanya setengah daripada mukallaf juganya ialah Ya'juj dan Ma'juj. Gitu dah. Maka jin pun mukallaf sama dengan kita manusia. Tetapi ada berbeza, dia katanya, tetapi mukallaf jin itu, jin jadi mukallaf tu bila? Kita manusia ni
Apabila dilahirkan tak jadi lagi, setengah tu kena 10 tahun lebih baru nak jadi mukallaf. Semenjak daripada dilahirkan dia. Adapun jin ni macam mana dia? Tetapi mukallaf jin itu daripada asal kejadiannya. Apa maknanya? Tiada terhenti atas bulu. Tak nanti balik sampai umur tu tidak ada. Apabila Allah Ta'ala jadikan, kalau nak cakap bahasa kita manusia, apabila lahir, terus jadi mukallaf. Apabila lahir, terus jadi mukallaf. Kalau ayam nak banding, apabila keluar daripada telur, terus jadi mukallaf. Tapi bukan nak cerita atas jin bertelur. Nak bandingnya, kalau ayam tu apabila keluar daripada telur, jadi mukallaf. Nak banding. Kalau nak banding dengan kita manusia, apabila lahir, lepas daripada rahim ibu, terus jadi mukallaf. Kena solat terus. Kena solat tu. Tu penat juga tu. Itu jin. Adapun kita kena tunggu masa lama. Dah. Itulah berbezanya. Jadi terus dia jadi mukallaf, jin tu terus jadi mukallaf. Tak tunggu puluh-puluh tahun macam kita. Adapun malaikat, maka tiada mereka itu mukallafin. Jadi malaikat tu tak masuk dalam golongan orang mukallaf yang kita bercakap sekarang. Walaupun mereka berakal macam kita juga. Walaupun mereka berakal, tetapi tidak ada, tak boleh nak kata dia tu yang mukallaf. Tak boleh nak kata dia tu mukallaf. Kerana kenapa boleh katanya tak mukallaf? Tak boleh kata dia tu mukallaf, tak dihukum kata dia tu orang mukallaf, yang mukallaf. Kerana bahawasanya taat dan ibadat itu jadi tabiat dan perangai bagi mereka itu. Kerana bahawasa taat kepada Allah, ibadatkan Allah, itu jadi tabiat, jadi perangai. Jadi tabiat, jadi perangai bagi mereka itu. Jadi maknanya sebab makna taklif mukallaf, taklif makna diberati dengan hukum-hukum, diberati dengan buat perkara yang disuruh, diberati di atas dia dengan tinggalkan benda dilarang. Sebab makna mukallafnya begitu. Maknanya diberati, dipaksa, diberati akan dia pada membuatkan perkara yang disuruh oleh Allah, dan diberatikan dia pada meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah. Maka maknanya nak panggil kata memberati buat akan benda yang disuruh, mana benda yang disuruh tu mana kenapa kena suruh? Sebab bukan tabiat dia begitu. Sebab apa kena larang? Sebab bukan tabiat dia. Sebab tabiat manusia, solat, puasa tu bukan benda yang berlaku dengan secara tabiat kita. Tak bercuri, tak minum arak tu bukan benda yang tak dibuat dengan secara tabiat. Kalau kalau jenis kita manusia, kita katanya bernyawa, kita ni, bernyawa, bernafas, itu tak wajib, tak kena suruh. Syarak tak kena suruh, tabiat kita kena menyawa, kena bernafas. Nak ceritanya begitu. Maknanya, tapi memanglah nak cerita, tapi kalau tahankan nafas sampai ke mati itu haram juganya. Tapi nak cerita katanya benda yang berlaku dengan secara perangai kita, dengan secara tabiat di kita, apa dia? Bernafas. Bernafas, bernyawa, itu kalau orang tak suruh pun kita menyawa. Kalau orang tak larang, kalau orang larang pun kita nak menyawa juga, nak bernafas juga. Begitu. Jadi maknanya benar-benar tu tabiat dia. Macam kita makan, minum, tidur.
Nah, makan, minum, tidur tu benda yang kita berlaku tu adat kita, tabiat kita manusia kena makan. Begitu. Maka tak payah suruh, kau jangan tak makan. Memang saya kena makan sebab tak boleh. Kalau lapar mesti dia kena cari juga makanan. Kalau ada makanan mesti dia makan. Cumanya nak makan banyak sikit tu lain lah. Tu nak ceritanya begitu. Jadi maknanya apabila tilik kepada begitu, maka tidak boleh nak kata ada tekanan di atas malaikat pada buat amal ibadat. Sebab apa? Sebab amal ibadat dah jadi tabiat dia. Dah jadi tabiat dia. Macam ikan, tak payah suruh dia berenang. Tak payah suruh dia berenang. Sebab tabiat dia, nak pergi kana-kana, dia berenang. Kita tak payah kata ikan, kau jangan berjalan, kau mesti berenang dalam air. Kita tak payah suruh dia begitu. Tabiat dia dah begitu. Jadi tak kena paksa tu berenang di dalam air oleh ikan tu, tak payah paksa dia. Kalau nak paksa tu, paksa dia berjalan kaki tu boleh jadilah. Tapi kalau ada kaki. Begitulah. Jadi malaikat tu buat ibadat taat kepada Allah tu, itu tabiat. Jadi maknanya sebut kata malaikat tu maknanya tabiat dia dah ibadat kepada Allah sebab dia tidak mempunyai nafsu. Tabiat dia dah. Macam kita bernyawa tu tak payah kata apa, tak payah suruh. Lagi pulaknya tengok kita ni apabila dilahirkan, apabila dibersalinkan, dilahirkan anak kecil-kecil, banjir baby tu, tak payah buat macam mana. Allah Ta'ala bagi nafas, bagi nyawa sendiri. Jadi tak payah buat macam mana. Tak payah buat apa-apa. Begitulah. Sebab itulah tak dikatakan malaikat itu tidak tu mukallaf. Bukan makna kata dia tu berakal. Bukan makna kata dia tu tak ada akal. Ada akal macam kita lah. Boleh jadi nak kuat pada kita manusia lagi akalan dia. Tetapi dengan sebab jadi dengan secara tabiat, macam kita ni bernyawa tu, jadi tak payah suruh. Tak payah suruh. Neraka tu tak jadi. Neraka tu dia tak jadi di awal lagi daripada malaikat. Tapi tak sama kita boleh jadi nak taat sebab taat bukan tabiat kita, kena ada tekanan lah untuk nak buat taat. Kena ada tekanan lah pada larangkan benda yang maksiat. Sebab tabiat kita boleh jadi buat, boleh jadi tak buat. Begitu. Kita tengok kat tepi, dia kata, qauluhu maka tiada mereka itu mukallafin. Iaitu atas kaum yang tahqiq. Kaum yang tahqiq. Yang kata malaikat tu tak mukallaf mengikut kaum yang tahqiq, maknanya kaum yang tahqiq ni ialah kaum yang didatangkan dalil, dikuatkan dengan dalil. Kaum yang dikuatkan dengan dalil, dalil dia pulaknya dalil yang kuat, begitulah. Kerana tiada ditaklif malaikat mereka yang ditasawur, ditasawur, apa tu? Ditasawur daripadanya menyalahi. Sebab alasan dianya kenapa malaikat tak ditaklif, tak jadi tak masuk kata golongan mukallaf, kerana tiada ditaklif. Tuhan nak taklif, tiada taklif mana tiada diberati. Tiada ditaklif, tiada diberati untuk buat apa yang disuruh, untuk tinggalkan apa yang dilarang tu. Malaikat mereka, malaikat mereka yang ditasawurkan mana boleh jadi. Mungkin daripadanya pada mereka menyalahi. Solat kalau tak tekan dengan secara wajib boleh jadi tak buat. Minum arak kalau tak larang dengan secara putus boleh jadi ada minum. Bercuri kalau tak larang dengan secara putus boleh jadi ada buat. Tu pun ada buat lagi sekarang. Solat kalau tak suruh dengan secara putus
boleh jadi tak buat. Tu pun ada yang tak buat lagi sekarang. Maka kena paksalah benda begini. Tapi kalau malaikat dia ibadat dia dah jadi tabiat, mana tepat kena paksa? Sebab kita nak paksa dia menyawa tak boleh. Tak boleh, tak tasawur nak paksa dia menyawa. Sebab tabiat dia tu dah begitu. Nah. Macam ikan, tak boleh nak paksakan ikan tu. Kita tak tasawur, kita tak boleh nak paksakan ikan tu berenang. Kita tak boleh nak paksa sebab tak paksa pun dia berenang. Begitu. Dan malaikat tiada menyalahi suruh Allah sekali-kali. Mana tiada menyalahi itu mana kalau suruh dia buatlah. Kalau larang dia tak buatlah. Tak berlaku menyalahi kalau tak macam kita manusia yang suruh yang disuruh buatnya tak buat, yang dilarang dia buat. Maka disuruh habis di situ. Jadi maknanya malaikat tak jadi mukallaf. Tapi kalau orang tanya Nabi disuruh menyampaikan kepada mereka itu ke tidak? Disuruh menyampaikan kepada mereka itu ke tidak? Jawabnya disuruh menyampaikan. Mereka itu masuk di bawah umat Nabi Muhammad ke tidak? Masuk. Maka apabila kata disuruh ke tidak Nabi menyampaikan kepada mereka, jawabnya disuruh. Mereka adalah umat Nabi Muhammad ke tidak? Jawabnya, ya. Tapi kenapa tak jadi mukallaf? Padahal disuruh menyampaikan. Padahal dia umat Nabi Muhammad, kenapa tak jadi mukallaf? Maka sini jawabnya, maka disuruh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Suruh menyampaikan kepada mereka. Allah Taala suruh juga Nabi itu, Allah Taala suruh perintah kepada Nabi Muhammad, Nabi kita menyampaikan juga kepada sekalian malaikat. Disuruh menyampaikan itu atas jalan tasyri'. Atas jalan tasyrif. Atas jalan memelihara. Nak melia kepada mereka, jemputlah juga. Apa makna? Atas jalan tasyrif. Mana? Atas jalan tasyrif. Atas jalan memuliakan. Tiada taklif. Bukan dengan secara taklif. Begitu berbeza. Jadi dakwah Nabi kepada kita manusia jin ni dakwah untuk nak taklif. Untuk nak taklif pada nak mewajibkan dan nak mengharamkan dan lain lagi. Nak mewajibkan perkara yang wajib, nak mengharamkan perkara yang diharam. Jadi kita ni Nabi menyampaikan kepada kita dan jin untuk nak taklif. Adapun menyampaikan kepada malaikat untuk nak tasyrif, untuk nak memuliakan kepada malaikat. Contohnya kita ada buat jamuan. Kita ada buat jamuan khas untuk fakir miskin. Jamuan hebatlah, makanan hebat-hebatlah untuk orang fakir miskin. Kita jemput semuanya, kita fokus kepada fakir miskin. Untuk nak bagi legakan, untuk nak capak serenak mereka makanan yang sedap-sedap. Jadi tujuan kitanya, kita jemputkan orang fakir miskin, kita buat jamuan kali ni tu untuk nak bagi serenak kepada orang fakir miskin dengan makanan yang sedap-sedap. Jadi tujuan kitanya nak bagi serenakkan kepada orang fakir miskin dengan makanan yang hebat-hebat, yang sedap-sedap, yang harga-harga mahal, gitu. Tetapi kita jemput juga pegawai masjid datang,
Sebab tapi jemput mereka bukan atas nama nak mesenakkan, nak menghiburkan hati mereka, bukan nak meliakan. Jadi samilan ya. Samilan kita buat makanan hebatlah, makanan sedap-sedap lah, banyaklah makanan kita sediakan untuk nak jemputkan orang fakir miskin yang ada kawasan berdekatan dengan kita. Semua fakir miskin dijemputkan semua. Untuk nak apa tu? Panggil orang fakir miskin datang makanan untuk nak hiburkan hati mereka. Nak bagi gembira, nak bagi serenakkan hati mereka, nak hiburkan hati mereka. Tapi dalam keadaan begitu kita jemput juga pegawai masjid. Mana imam masjid, bilal masjid, apa dia, jika masjid kita jemput makan bersama juga. Tapi ini jemput dia tu bukan kita nak hiburkan sebab mereka dah orang kaya. Mereka pegawai masjid bukan fakir miskin kita katanya. Tapi kita jemput juganya makan bersama untuk nak meliakan dia. Itu lain. Tapi kalau tengok tu makan bersama lah. Makan bersama, maka begitulah nak bagi nampaknya. Jadi mana Nabi menyampai ke tidak kepada jin, menyampai kepada manusia, menyampai kepada malaikat, menyampai. Tapi menyampai kepada malaikat untuk nak memeliakan pada malaikat. Sebab bukan nak taklif, sebab mereka tak ada kepada Allah sama sekali. Begitulah. Nak bandingannya begitulah. Dan Abi, itu kaum yang tahqiqnya malaikat tu tak masuk dalam golongan orang mukallaf. Bukan maknanya tak masuk dalam orang mukallaf sebab dia tak berakal ke, dengan sebab dia tak balik ke, bukan begitu. Bukan dengan sebab dia tu tak berakal sebab malaikat tu tak berakal, dengan sebab malaikat tu tak balik, bukan tak mukallaf sebab tu. Atau bukan sebab dia tak sejahtera pelihat atau pendengar, bukan dengan sebab tu. Begitu. Jadi kalau manusia kita ni tak masuk dalam mukallaf sebab adalah tak berakal ke, atau tak balik ke, tak sejahtera ke. Kalau kita manusia tak mukallaf sebab tak cukup syarat dia. Kita manusia kalau tak kata orang ni tak mukallaf, sebab apa? Boleh jadi dia tak balik, boleh jadi dia tak berakal, artinya tak sejahtera tadi. Tapi malaikat bukan tak mukallaf sebab pasal itu, bukan. Dan kata kil, kata setengah ulama, bahwasanya mereka itu mukallafun. Maknanya setengah ulama kata malaikat pun mukallaf juga. Mukallaf bila lagi jadi mukallaf? Daripada asal kejadian seperti jin. Sama dengan jin juga. Dan disuruh akan Nabi kita kepada mereka suruh taklif. Bukan suruh tashrif dah. Intah mu'alif daripada Minas Syarqawi. Maknanya ini sebuahlah kitab Hasyiah Syarqawi. Jadi maknanya malaikat pun mengikut kata kil tu, mereka mukallaf macam kita juga. Tapi ini soalan banyak lah. Kalau kata dia mukallaf macam kita juga, kenapa itu malaikat tak solat, tak puasa macam kita? Solat tu boleh jadi kita tasawur, maka puasa tu yang jadi peliknya. Sebab malaikat tak makan, tak minum. Apabila tabiat dia tak makan, tak minum, tak boleh kata puasa. Tak boleh kata puasa sebab puasa ni menahan daripada makan dan minum. Nak boleh kata menahan daripada makan dan minum, ada makan belum pada ni, ada makan belum pada ni, ada minum. Maka kalau tak makan di awal lagi, tak minum di awal lagi, tak boleh nak gambarkan puasa. Macam batu ni, kita tengok batu. Batu ini puasa. Tak boleh kata puasa sebab dia tak makan, tak minum kan. Maka macam mana pula? Maka ada dijawab katanya, untuk kata kil ni katanya ditaklif tapi dengan cara yang sesuai dengan dia. Bukan ambil taklif yang manusia ni, guna pada malaikat, kena puasa juga. Bukan dia.
Maknanya taklifkan malaikat dengan perkara yang sesuai dengan dia. Begitulah. Uh, Betul. Faidatun, bermula alamat bulu kanak-kanak itu dengan dua perkara. Daripada tadi jin tak tunggu jadi balik, terus jadi balik, tak payah tunggu. Jin tak payah tunggu untuk nak jadi balik, terus jadi mukallaf apabila sudah dijadikan. Tetapi kita manusia ditunggukan masa bulu. Maknanya selepas pada dilahir tak terus jadi balik. Kena tunggu dulu. Jadi maknanya dijadikan permulaan kita manusia ni daripada tidak balik. Permulaan kita ni daripada tidak balik. Bermula alamat. Maka sini nak cerita, nak tahu di mana ke bahawasanya kanak-kanak itu dah jadi mukallaf ke, dah jadi balik ke belum jadi balik. Maka dia ada tandaan dia, ada alamat dia. Adalah perkara kita nak jam tu ada. Bermula alamat bulu jadi sampai umur. Bulu mana jadi sampai umur kanak-kanak itu dengan dua perkara. Dengan dua perkara, mana dengan dua alamat. Pertama, mimpi setubuh. Mimpi setubuh dengan perempuan. Satunya mimpi setubuh dengan perempuan. Tapi bukan nak begitu. Bukan nak dimimpi setubuh dengan perempuan betul-betul tu, bukan nak begitu. Bukan nak begitu. Bahkan tengok kat tepi. Dan dikanaki dengan dia, dengan kata mimpi setubuh dengan perempuan tu, dikanaki di sini keluar mani, sama ada di dalam tidur atau dalam jaga, dengan jimuk atau lain. Begitu maksudnya. Jadi maksudnya, maknanya mimpi setubuh tu bukan mimpi, tak mimpi pun sama. Yang nak di mana? Nak di keluar mandi. Sebab tu perempuan sama, lelaki pun sama. Apabila ada keluar mandi dalam jaga ke, dalam tidur ke, dengan jimuk atau dengan cara jimuk, dengan cara mana sekalipun, walaupun dia main-main dengan tangan dia sekalipun, janji keluar mandi. Janji keluar mandi. Dengan mana-mana sebab, dengan mana-mana cara sekalipun, mimpi tak mimpi, jaga tak jaga sekalipun, jimuk tak jimuk sekalipun, janji keluar mandi dah jadi balik. Dah jadi bulu. Walaupun tak kira lelaki, tak kira perempuan. Lepas tu masa tu bila? Kemudian daripada sampai umurnya 9 tahun. Apabila umur tu dah genap 9 tahun. Mana 9 tu dah sampai. Mengadap ke atas. Maknanya bukan 8 nak sampai 9. Bukan 8 nak sampai 9. Itu salah. 9 tu maknanya 9 tahun, 9 apa dia, tapi nak tahun ni tahun Qamariyah, nak kira tahun Islam. Lepas tu
9 tahun ni kita kira bulan tu kita kira tahun Qamariyah. Bukan tahun, maknanya kira tahun Islam lah. Lepas tu apabila umur 9 tahun, masa yang mungkin keluar mandi dan mengandung dan datangan haid. Jadi lebih laginya masalah dalam mazhab kita Syafi'iynya, masa yang mungkin datang haid juganya 9 tahun. Masa mungkin keluar mandinya ialah sekurang-kurangnya, secepat-cepatnya umur 9 tahun. Masa secepat-cepat dapat mengandungnya 9 tahun. Tiga, apa dia saat ni? 3 perkara kan. Masa keluar mandi, secepat-cepat masa keluar mandi kanak-kanaknya ialah 9 tahun. Atau haid pun sama, mengandung pun sama. Kemudian kalau kalau umur tapi kena betul-betul 9 tahun lah. Jangan barangkali tu tadi boleh jadi kita katanya masa lahir tu ibu bapa ada tanda tanggal lahir. Ada tanggal, ada tanda tu. Dan dia ada catat bila anak dia lahir, jam berapa, berapa hari bulan mana, begitu. Lepas tu yang pentingnya kanak-kanak perempuan, kalau kita kata umur belum sampai 9 tahun, itu sebagaimana kalau nanti kita belajar dari kitab Buyah bab haid dan nifas tu ada. Dia kanak-kanak apabila umur belum sampai 9 tahun, kanak-kanak perempuan apabila umur, jika umur dia tu belum sampai 9 tahun Qamariyah, ada keluar darah. Ada keluar darah. Maka tak dihukumkan darah haid. Maka tak dihukumkan darah haid. Sebab apa? Sebab belum 9 tahun tak mungkin datang darah haid. Secepatnya 9 tahun, makna 9 kali pusingan. Kalau haul tu makna 9 haul. Kalau pagi-pagilah, kalau 1 hari bulan, 1 hari bulan lah. Kalau 10 hari bulan ke 10 hari bulan. Kalau katanya lahir 10 hari bulan, bulan 5, makna cukup 9 kali. Dan 9 kali cukup 9 pusingan dia nya. Maka itulah dikatakan 9 tahun. Maka sekiranya kalau dia datang belum pada sampai 9 tahun tu, bukan dia darah. Kalau ada keluar darah belum pada umur sampai 9 tahun, maka bukan darah. Kita katanya baru masuk 8 tahun dah keluar. Dalam mazhab Syafi'i itu maknanya bukan darah haid. Tak jadi mukallaf, tak payah solat lagi lah. Kalau putus darah tu maknanya kalau tak mandi pun tak mengapa lah, sebab tak jadi mukallaf lagi. Sebab darah tu bukan darah haid, melainkan ada tak sampai 15 hari nak sampai umur 9 tahun. Tu dah kira kata haid. Melainkan ada 10 hari, ada 14 hari. Maknanya rendah daripada 15 hari lah. Melainkan rendah daripada 15 hari, tak sampai 9 tahun lagi, tapi ada 2-13 hari, ada 14 hari lagi, ada seminggu lagi ke masalah. Itu dah itu haid lah. Jadi maknanya kalau tak sampai umur 9 tahun, bukan dia haid kalau darah dia keluar. Tapi kalau tak sampai 9 tahun tapi ada 10 hari, maknanya lebih pada, mana rendah daripada 15 hari, maka haid juga. Sebab sekurang-kurang haid dan sucinya ialah sebanyak-banyak haid dan sekurang-kurang sucinya 15 hari 15 malam. Kalau kata ada 2 bulan lagi, betul-betul 2 bulan lah. Jangan salah tanda tarikh pula.
betul-betul dah 2 bulan lagi datang darah maka bukan darah haid. Gitu lah. Itulah. Jadi maknanya kalau keluar tu nak keluar haid, syarat nak jadi haid tu syaratnya umur 9 tahun, nak datang nak kata keluar mandi pun paling cepatnya umur 9 tahun. Kalau kata umur 8 tahun tu katanya keluar mandi, tu bukan dia. Benda lain. Kata mandi betul-betul. Biar betul-betul lah. Tapi bukan tak dikatakan mandi lagi. Tak jadi balik lagi. Sebab dia secepatnya ialah umur 9 tahun. Mengikut mazhab kita Syafi'i. Walaupun doktor kata ni dia dah. Walaupun kalau doktor kata mandi ke, ikut cara dia sebab doktor nak perubat. Nak rawat. Kita nak sembahyang. Gitu. Bab kesihatan lain ni kita nak sembahyang. Walaupun doktor katanya umur 9 tahun lebih-lebih belum cukup 10 tahun 9 lagi. Tapi doktor kata ni darah bulanan. Cuci lah. Tapi solat tak apa dia? Tak jadi mukallaf lagi. Nisbah hukum agamanya tak jadi mukallaf lagi. Apa tu? Kena pakai, kena suci, kenapa tu cara kesihatan lah. Kenapa gitu? Itu cara kesihatan. Ini kita nak cerita hukum. Jangan ambil yang ni bahas doktor pula. Jangan ambil yang doktor kata bahas yang ni pula. Doktor dia ambil bahagian kesihatan. Kita bahagian hukum. Kalau dia kata haid, tapi mengikut haid nisbah kesihatan tu haid lah. Tapi nisbah agama bukan haid lagi. Dia kata kena makan ubat, makan. Tak ada mengapa. Begitu. Nampaknya kita akhir kat situ dulu. Jadi pendekatannya alamat yang pertama ialah keluar mandi. Tak mimpi, tapi kenapa dia kata mimpi? Sebab ghalibnya mimpi lah. Keluar mandi dengan secara mimpi lah. Sebab biasanya tak kahwin lagi pun. Umur banyak tu. Biasanya tak kahwin lagi pun. Biasanya ghalib-ghalibnya orang kita kanak-kanak tu mimpi lah. Keluar mandi tu dengan secara mimpi. Itu ghalib. Sebab tu sebut mimpi. Tapi bukan nak lah. Tak mimpi pun sama janji keluar mandi dengan mana-mana cara. Gitu. Maka kita akhir kat situ. Pada katanya dan kedua dengan sampai umur 15 tahun. Allahu a'lam. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم افتح لنا فتوح العارفين ونور قلوبنا من نورك الكريم واجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم إنا نسألك ما قرأناه وما حفظناه وما سمعناه فرض علينا وفتحت يدينا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Bapak. Jumpa lagi 10 minit. Bapak. Terima kasih, Baba. Terima kasih, Baba. Terima kasih, Baba. Assalamualaikum. Assalamualaikum.